ونصلي ونسلم على حبيبنا محمد الذي بعثه رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم لا ريب فيه. اللهم آتي نفسي تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها آمين اللهم آمين. أما بعد، إخوة الإيمان إخوة في الدين أعزكم الله وأحبكم في الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز من اتقى. Alhamdulillah ikhwan, dengan limpah kurnia daripada Al-Qahhar, Al-Jabbar, Al-Azim, kita menyambung bacaan kita. Kita sampai pada perkara yang ketiga, muka surat 49. Penulis kata hati yang sakit, hati yang sihat. Yang kedua, hati yang mati. Ketiga, hati yang sakit. Perkataan sakit kita tahu di antara sihat dan mati. Dia tak mati, tapi dia juga tidak sihat, dia sakit. Kata penulis, qala muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi'ulumihi, kata dia hati yang sakit. Hati yang sakit adalah hati yang padanya ada kehidupan, sekaligus terdapat penyakit. Terkadang sedang untuk berbuat taat, namun terkadang lalai. Apabila ada tarikan kuat untuk berbuat ketaatan, maka dia pun mengerjakan ketaatan. Namun jika ada dorongan kuat untuk berbuat maksiat, maka ia pun kembali berbuat kemaksiatan. Terkadang berada dalam kebenaran dan terkadang larut dalam kemaksiatan. Hati yang sakit ini tergantung pada mana yang lebih kuat. Imam Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala menyatakan, tips hati yang ketiga, yakni hati yang sakit, adalah hati yang hidup tetapi cacat. Dia memiliki dua kebendaan yang saling tarik-menarik. Ketika ia memenangkan pertarungan itu, maka di dalamnya terdapat kecintaan kepada Allah, keimanan, keikhlasan dan tawakal padanya. Itulah kebendaan kehidupan, benda kehidupan. Padanya masih ada kekuatan untuk mencintai dan mengutamakan syahwat, serta masih berkeinginan kuat dalam hasad dengki, sombong, ujub, cinta kedudukan, berbuat kerosakan di muka bumi. Itulah kebendaan yang menghancurkan dan membinasakannya. Ia diuji oleh penyeru. Yang satu menyeru kepada Allah dan Rasulnya serta hari kiamat, sedang yang lain menyeru kepada kenikmatan sesaat. Dan ia akan memenuhi salah satu di antara yang paling dekat pintu dan letaknya dengan dirinya. Kata penulis, inilah hati yang sakit, iaitu berada di antara dua tarikan, antara terkadang sedar dan terkadang lalai. Keadaan seperti ini adalah keadaan yang berbahaya, kerana dikhawatirkan dia meninggal dalam keadaan su'ul khatimah, yakni akhir kehidupan yang jelek. Huzaifah ibnul Yaman radhiyallahu an berkata, hati itu ada 4 macam. Satu, hati murni yang di dalamnya ada pelita yang menyala. Itulah hati orang mukmin. Kedua, hati yang tertutup
itulah hati orang kafir. Ketiga, hati yang terbalik, itulah hati orang munafik yang mengetahui kebenaran tetapi mengingkarinya. Ia melihat tetapi membuta. Dan keempat, hati yang terdiri dari dua kebendaan, iman dan kemunafikan, di mana yang menang dalam pergulatan itulah yang menguasainya. Ikhwatul iman, a'azakumullah, inilah tajuk yang kita baca berkenaan dengan hati yang sakit. Kadang-kadang kita bila kita baca buku, kita lihat kepada kalimah-kalimah buku yang dipakai, kita hampir tak boleh faham. Nak kena cakap kampung juga. Kadang kita baca bahasa buku ni korang faham. Kita nak tahu hati kita ni duduk tang mana, sihat, mati atau sakit. Yang kita duk baca ni berkenaan dengan hati yang sakit. Ulama-ulama kita, ulama dalam tazkiyah ini, mereka kata, cuba kita test hati kita dengan 3 perkara. Kalau hati kita dia tak respon, hati kita tak sedap, dia tak seronok dengan 3 perkara ni, bermakna hati kita termasuk dalam kumpulan yang sakit. Yang sakit. Penulis kata, hati yang sakit ni masih ada iman. Bukan tak ada iman, dia masih ada iman. Tetapi dia tu nak duduk tang mana, bergantunglah mana yang lebih kuat. Tiupan itu, dia memerlukan tarbiyah, dia memerlukan kawan yang betul, dia memerlukan tazkiyah yang betul, dia perlu dibimbing. Itu kata Imam Ibn Taymiyah, perkataan yang begitu dahsyat yang Allah guna di dalam suratul Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Hidayahkanlah kami ke jalan yang lurus. Ihdina. Tuhan, kalau kita guna bahasa ni, ihdinas siratal mustaqim, kita pindah ke dalam bahasa bercakap, seolah-olah kita kata, Tuhan, bimbinglah saya, pegang tangan saya, bawa saya ke jalan yang lurus, jangan biar saya pergi taktih seorang-seorang. Bawa saya Tuhan, jangan sekelip mata, walaupun sekelip mata, biar saya lalui jalan yang lurus ni bersendirian. La tazarni farda, jangan tinggalkan saya keseorangan untuk guna jalan ni. Sebab jalan ni tak boleh berjalan seorang, dia kena berjalan dengan petunjuk. Petunjuk kita Al-Hadi. Allah itu Al-Hadi, memberi kepada kita hidayah, dan melantik Muhammad itu sebagai khairul hadi. Muhammad sebaik-baik petunjuk. Ihdinas siratal mustaqim. Tuhan, bimbinglah tangan kami ini Tuhan, jangan lepas walaupun sekelip mata. Kerana bila kita duk pakai jalan Tuhan ni nak menuju Tuhan, kadang-kadang kita jatuh, kadang-kadang kita bangkit. Kalau kita uruskan diri kita, ketika kita jatuh, kita bangkit, itu mungkin mengambil masa yang lama. Itu tidak baik untuk kita. Tak baik untuk perjalanan mata hati kita menuju Tuhan. Tak baik untuk ainul basirah. Tidak baik untuk basirah dan sarirah. Untuk cahaya mata hati dalam, tak baik. Ambil masa yang lama. Jadi kita memerlukan bimbingan Tuhan, sentuhan Tuhan, campur tangan Tuhan. Dalam ayat Allah cerita, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Cuba tengok ayat ni. Allah cerita tentang kauniyah, alam. Allah kata pada kejadian langit dan bumi, perselisihan antara malam dan siang,
ada tanda Allah bagi orang yang mau berfikir. Bila kita tengok langit dengan alam ni, dengan kehebatan dia, macam mana kita nak urus? Nak urus mata hati kita bila tengok langit, bumi, kejadian dia, siang dan malam. Bila matahari naik pun orang kagum, matahari jatuh pun orang kagum. Macam mana kita nak urus? Allah tak benarkan kita urus diri kita sendiri. Allah urus untuk kita. Allah suruh kita kata subhanak, subhanaka ma khalaqta haza batila, subhanak faqina azaban nar. Ikhwan, sependek ayat ni, manusia yang ada akal, ada hawa nafsu, tak boleh cipta kalimah ni. Ma khalaqta haza batila, subhanaka faqina azaban nar. Benar-benar dibimbing oleh Tuhan. Antu tengok orang-orang yang duk kaji pasal ni semua ni, mereka boleh kata wow, wah, dahsyatnya, amazing. Kalau jenis Arab terkejut, ajib tu, ajib. Duk terkejut situlah dia, duk heran situlah dia. Ajib, dia kata, alam ni ajib. Apa yang ajib? Ikhtilaf al-laili wan nahar. Boleh berlaku perselisihan antara kala malam dengan kala siang. Alam tak terjejah, berlaku perselisihan, tapi alam tak rosak. Macam mana siang boleh masuk begitu halus ke dalam malam, malam boleh masuk begitu halus ke dalam siang, tak jejah alam. Matahari pergi, bulan datang, ini semua planet yang besar-besar, bukan kecil-kecil. Kata mereka ajib. Mereka hanya boleh kata ajib. Orang putih boleh kata amazing. Tapi mukmin yang dibimbing iman dia, kemudian iman itu membimbing akal, hati, budi dan emosi, dia kata ma khalaqta haza batila, ma khalaqta haza batila. Itu peringkat pertama. Dia larut lagi, subhanak faqina azaban nar. Bimbing, nak sebut macam tu ikhwan. Ma khalaqta haza batila. Kalau dia berhenti tang situ, tak banyak pahala dia. Dekat kita kata, dahsyatnya bulan. Oh ya Allah, hebatnya kau buat ya Allah, subhanallah. Pahala ada, tapi jalan tak banyak. Ma khalaqta haza batila. Dia baik sangka ke Tuhan, Tuhan hang buat ni bukan sia-sia, bukan batil. Subhanak, maha suci engkau ya Allah. Jantung dia, hati dia larut lagi ke dalam. Faqina azaban nar. Peliharalah kami daripada azab api neraka. Yang ni benar-benar ihdinas siratal mustaqim, bimbingan Tuhan. Tuhan bimbing hati kita, Tuhan bawa hati kita ke sana ikhwan. Kita tak mampu bimbing lisan kita, kita tak mampu bimbing hati kita. Pasal itu kita berulang kali dalam Sab'ul Mathani, 7 ayat ini diulang-ulang. Fatihah diulang, sembahyang fardu, sembahyang sunat, sembahyang jenazah diulang. Kerana di dalamnya sentiasa memohon Allah bimbing kita. Satu orang yang mendapat petunjuk adalah orang yang sentiasa dibimbing oleh Allah tanpa putus. Kata orang, alhamdulillah saya telah mendapat petunjuk. Saya telah mendapat petunjuk. Apa makna saya telah mendapat petunjuk? Alhamdulillah, saya dulu macam lain lah. Alhamdulillah saya dapat petunjuk. Kita mendapat petunjuk Tuhan, memerlukan petunjuk. Memerlukan petunjuk. Dan kita berdoa pada Allah agar istimrar, istiqamah, kesinambungan ke atas petunjuk itu sampailah akhir hayat kita. Ya. Sampailah ke mana petunjuk ni Tuhan kena bimbing kita, sama ada dia penentu su' al-khatimah atau husnu al-khatimah. Penyudah kita jadi su' ataupun jadi hasan.
baik. Sampai ke situ memerlukan bimbingan dari Tuhan. Jangan lepaskan kita ya Tuhan. Jangan seminit saya dilepaskan. Karena itu pada ahli-ahli tazkiyah ni, mereka menyatakan orang itu merasakan dia dapat petunjuk, ketahuilah pada itu saya telah mendapat petunjuk. Cerita ke orang saya telah mendapat petunjuk, ketahuilah petunjuk boleh terputus daripada dia. Kerana orang mendapat petunjuk adalah orang yang memerlukan petunjuk di dalam petunjuk. Tabaqat petunjuk, tabaqat tingkatan petunjuk begitu tinggi dan dalam dan begitu unik dan halus. Kerana itu Allah menyusun dengan sirah yang begitu istimewa dan unik. Ihdinas siratal mustaqim. Hang sembahyang seorang pun baca dengan jamak, hang sembahyang ramai pun baca dengan jamak. Kerana petunjuk itu, kata Imam Ibn Kathir, ada lapisan dia. Ada lapisan. Lepas satu petunjuk, diperlukan satu petunjuk. Seperti kita memerlukan petunjuk ilmu, kita juga memerlukan petunjuk ikhlas. Kita juga memerlukan petunjuk yang bernama istiqamah. Tak habis takat tu, kita memerlukan petunjuk yang bernama tawakal. Kita memerlukan petunjuk yang bernama baik sangka pada Tuhan. Dalam petunjuk masih ada petunjuk. Maka Allah dengan kebijaksanaannya, kata Imam Ibn Taymiyah dalam Majmu'ul Fatawa, Majmu'atul Fatawa, dia kata Allah menyempurnakan sebesar-besar doa, seawal-awal doa yang menjadi doa terawal sepanjang perjalanan Al-Quran diturunkan. Ihdinas siratal mustaqim. Bimbinglah kami ya Allah, bimbing. Bimbing. Kita tahu perkataan bimbing, tapi kadang-kadang kita sebut, kita suka hilang arah. Apa makna bimbing? Bimbing, bimbinglah saya. Dia tanya kat perempuan, hang nak kahwin dengan jantan macam mana? Dia kata, suami yang boleh membimbing saya. Apa maksud dia? Suami yang boleh bimbing saya. Kita kata kat dia, apa hang punya maksud? Suami boleh lukis bunga raya ke? Tu pelekat kat dinding, bimbing buat bunga, buat gubahan. Ni nak masuk dah nak puasa, suami yang boleh ajak buat kuih tart kan. Saya perlukan suami yang boleh bimbing. Bila saya tersalah, dia betulkan saya, dia ajak saya, dia train saya, dia latih saya. Latihan itu sampai bila? Sampai saya habis umur. Itu nama dia bimbingan. Dia tengok anak-anak kecil nak lintas jalan, mak ayah dia pegang tangan dia, tak lepas. Selama duk lintas tu tak lepas, sampai ke rumah baru lepas. Selama duk dalam dunia, kita sembahyang, kita puasa, kita bermuamalat, Allah tak lepaskan tangan kita. Dia pegang tangan kita, dia heret kita. Bila dia lepas kita, bila terbukanya pintu syurga, dia lepas kita masuk dalam syurga, masih dia bimbing kita dalam syurga. Subhanallah. Karena itu ikhwan, kita tak tahu macam mana nak bimbing jiwa kita. Orang tak boleh bimbing orang. Pasal itu Allah hantar Nabi, hantar Rasul, beri mereka maksum, beri mereka wahyu, beri mereka wahyu, bimbing mereka, jadikan mereka itu uswatun hasanah. Maka hanya mereka saja boleh pegang tangan kita, pegang hati kita, bawa kita menuju Tuhan. Kalau kita buka hati kita kepada bimbingan selain daripada bimbingan Allah dan Rasul, kita tak sampai pada Allah dan Rasul. Maka kita cuba tengok ikhwan, para ulama kita kata, hati kita ni duduk tang mana? Dia orang cakap, ambil 3 perkara ni, cuba kita tengok, hati kita masuk tak masuk? Hati kita masuk tak masuk? Pertama apa dia ikhwan? Pertama kita belajar apa dia? Kitmanul masaib. Kita ajak diri kita, kitmanul masaib. Bila kita ditimpa musibah, rahsiakan musibah. Rahsiakan. Tak perlu cakap, tak payah cakap. Kita tanggung, kita sabar. Kita dengan Tuhan, kita uruskan musibah itu dengan Tuhan. Nak tengok hati kita ni duduk tak mana? Hati kita liak ke?
Hati kita telah ditambat dengan petunjuk ke? Hati kita tak selesa ke? Ataupun hati kita mati ke? Kitmanul masaib, musibah kan? Musibah benda yang menduka citakan, benda yang tak seronok. Duit tak ada, musibah. Sakit itu musibah. Banyaklah musibah. Selagi tak ada keperluan bercerita, selagi tidak ada orang bertanya, kitmankan dia, sembunyikan dia. Jangan kita type dalam Facebook, jangan siapa kita sengap. Kerana bila kita sengap, kita makin bergantung pada Tuhan. Makin kita bergantung, kita makin ada banyak ayat mata nak turun depan Tuhan. Bila kita popek, mutiara tu dia hilang. Jumpa orang tu cerita, orang tanya sikit aja. Nampak macam tak apa cukup tidur. Oh, doa saya hari itu. Habis 2-3 jilid buku dia buka. Tak ada keperluan, tak perlu sebut. Dan tak ada orang bertanya, tak perlu cakap. Kitmanul masaib, satu. Yang kedua apa dia? Para ulama kita kata test kita. Kitmanul masaib satu, wal amrad. Yang kedua apa dia? Sembunyikan kesakitan. Sakit. Tak perlu cakap. Kalau tak perlu cakap. Benda yang tak perlu cerita, tak perlu cerita. Kita tidak mengambil simpati orang dengan sakit kita. Tak perlu. Kerana apa? Kerana ada benda yang dijanjikan oleh Tuhan dalam kesakitan yang Allah beri pada kita. Ayub yang Allah cerita di dalam Al-Quran. Ayub kekasih Allah. Bukan sakit sehari, bukan sakit 2 hari, bukan sakit 3 hari. Kesakitan Ayub sampai diletak di dalam Al-Quran. Sampai Allah angkat Ayub, dia seorang Nabi, diuji dengan sakit. Bermakna kesakitan Ayub, kesakitannya luar biasa. Bukan sakit biasa-biasa. Para ulama kita, ulama tafsir kita kata, Zakaria ada doa dia, Musa ada doa dia, Nabi kita Muhammad ada doa dia, Nabi Allah Adam ada doa dia, Ibrahim banyak doa dia dalam Quran, Nuh ada doa dia, hatta isteri kepada Firaun ada doa dia. Maka para ulama kata Ayub juga ada doa dia. Tapi para ulama tafsir kata tak jumpa doa Ayub dalam Quran. Tak jumpa. Sebab doa Ayub dia tak main dalam bentuk doa. Dia sebuah doa tapi dia dalam ungkapan lain. Ayub tidak memulakan doa dengan doa. Sebaliknya Ayub mengguna perkataan yang sangat luar biasa. Sehingga ulama tafsir kata inilah doa Ayub yang di dalamnya Ayub menyembunyikan hikmah-hikmahnya sangat dahsyat kepada Tuhan dia. Rabbi inni masyaddur wa anta arhamur rahimin. Doa biasanya kita, ya Allah berilah, a'tini ati, berilah pada saya, Rabbana atina, bagilah kepada saya. Tapi Ayub dah, Ayub dia kata, Allah guna perkataan wa ayyuba idnada rabbahu. Allah kata dan Ayub ketika dia memanggil Tuhan dia, dia seru Tuhan dia, dia melunakkan panggilan kepada Tuhan, dia menyeru Tuhan, dia menyeru Tuhan dengan sifat rububiyah Tuhan, dengan dia beralaskan alas hamparan kehambaan dia kepada Tuhan. Dia kata, Rabbi, pencipta aku, sesungguhnya aku sedang disentuh oleh kemudaratan. Engkaulah yang maha pengasih daripada yang kasih. Tidak ada bentuk doa. Subhanallah. Tapi sepakat ulama tafsir kata inilah doa Ayub, tapi tak main dalam bentuk doa. Oh subhanallah. Kenapa ikhwan? Ayub simpan kesakitan dia.
dia tajallikan kepada Tuhan, dia zahirkan kepada Tuhan keperluan dia kepada Tuhan. Izharul faqiru ilallah, dia zahirkan keperluan dia kepada Tuhan. Dia perlu Tuhan. Tuhan, aku disentuh oleh kemudaratan, masyadurri, aku disentuh oleh dur, satu mudaratnya sangat bagi mudarat ke aku. Tapi aku tahu satu benda, Hanglah yang maha penyayang daripada yang sayang. Tok Bilal baru mak? Alhamdulillah. Saya nak cari mana Tok Bilal kita? Alhamdulillah. 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 Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Ikhwatul iman, a'azakumullah wa uhibbukum fillah. Perkara yang kedua, kita disuruh test diri kita. Di mana kedudukan kita? Ialah kita kitman, kita tidak banyak bercakap tentang amra, tentang kesakitan yang kita tanggung. Tak ada keperluan, orang tak tanya, kita pun tak ada apa-apa sangat. Kita berubat macam biasa, jumpa doktor, cari ubat macam biasa. Tapi kita bukan pembawa kepada cerita orang. Kita bila orang datang jumpa kita dengan nak tahu, barulah kita bercakap. Kita bukan orang yang memulakan. Seperti mana kita ambil contoh daripada kekasih Allah yang bernama Ayub alaihissalam. Allah sangat sayang dekat Ayub. Allah puji Ayub di dalam Al-Quran dengan bermacam-macam pujian. Sampai Allah kata, bila Ayub merayu pada kami, Ayub menyebut dia disentuh dengan kemudaratan, dan dia menyatakan Allah Ta'ala itu yang paling penyayang daripada yang sayang. Allah kata, kami angkat daripada dia mudarat yang dia tanggung. Subhanallah. 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 Ulama tazkiyah kata, sajalah saya kata apa yang ulama tazkiyah kita sebut. Kita duduk dalam dunia ni ikhwan, kalau Allah bagi kita susah atau Allah bagi kita senang, dua-dua keadaan ni sepakat tak kita menyatakan bahawa Allah yang lebih tahu tentang urusan hidup kita. Allah sangat mengetahui tentang urusan hidup kita. Dan di mana Allah letak situasi kita, dia letak dengan sifat dia alim, hakim, mengetahui dan bijaksana.
Kalau Allah tak makbulkan doa kita, Allah tak kabulkan doa kita. Kita sakit minta sihat, Allah tak kabulkan. Ataupun kita dalam kesusahan, duit tak ada, minta rezeki, Allah tak bagi rezeki yang kita minta. Dia bagi apa yang dia nak bagi. Sepakat tak kita pada menyatakan Allah tetap adil dan penyayang dan pengasih? Sepakat kita. Artinya ketika Allah menunaikan kehendak kita, dia Rabbul Alamin. Ketika dia tidak kabulkan hajat kita, wa huwa Rabbul Alamin. Bukanlah dengan Allah bagi apa yang kita nak, maka ketika itu barulah Tuhan itu pengasih dan penyayang. Ketika dia tak bagi apa yang kita mau, menunjukkan dia belum pengasih, dia belum penyayang. Kita sepakat apa saja takdir ilahi kepada kita, kita kata qadarallahu ma syaa fa'al. Qadarallahu ma syaa fa'al. Qadar Allah, takaran Tuhan, ukuran dia, kiraan dia. Qadarallah, qadar dia. Ma syaa fa'al. Dikehendaki dan dibuat. Dia sangat adil, sangat adil, hakim, alim. Dengan iradah dia, kemahuan dia sangat bersesuaian dengan sifat kesempurnaan kamalat yang dia miliki, dan maha suci Allah daripada sifat kekurangan. Apa mudarat akan berlaku ke depan untuk kita? Ni kerana takdir Tuhan kat kita hari ni, lagi seminggu kita akan tanggung mudarat. Mustahil Tuhan tak tahu. Mustahil. Kita bawa kereta ngongang-ngongang seronok-seronok, pagi-pagi pergi kerja, buka radio, dengar gedegam aksiden. Mustahil. Bila dah aksiden Tuhan baru tahu, oh Tuhan kata aksiden. Mustahil. Latifun khabir, nasihat Luqman pada anak dia, Allah letak dalam Quran. Latifun khabir. Allah itu latif, khabir. Ilmu dia latif, kasih sayang dia latif, khabir, ketahui dia sangat dahsyat pasal kita. Bila kita susah, bukan susah untuk Tuhan mengangkat kesusahan kita, tapi bila kita susah bagi kita nak menghamparkan kehambaan kita pada Tuhan. Susah kita nak zahirkan fakirnya kita pada Tuhan, perlunya kita pada Tuhan. Yang tu paling susah. Ulama tazkiyah kata pada kita, banyak daripada doa kita duk panggil Tuhan ni bukan kerana kita panggil Tuhan, tapi kerana benefit dia untuk diri kita. Aku tak ada duit, saya tahu aku panggil Tuhan. Tapi kalau Tuhan bagi duit kat aku panggil lah, tapi taklah macam sakit hari tu. Benefit. Ibadat bukan macam tu. Ibadat apa dia? Mata hati kita ni nampak apa dia? Fakirnya kita pada Tuhan, perlunya kita pada Tuhan. Kita nak menghamparkan diri kita pada hamparan kehambaan di sisi ketuhanan. Kita nak merendah. Quran sebut pada kita wabashiril mukhbitin. Imam Ibn Qayyim memberi tafsiran pada ayat ini. Allah kata, sampaikanlah Muhammad khabar gembira kepada mukhbitin, sifat ikhbat. Apa makna mukhbitin? Orang yang membawa diri dia rendah serendah tanah di depan Tuhan. Allah kata gembirakanlah mereka. Orang-orang yang beriman, beramal saleh, dan mereka ini ada jiwa ikhbat, jiwanya rendah pada Tuhan, sampaikan khabar gembira pada mereka. Subhanallah ikhwan. Bila Allah bagi kita susah, kita berdoa pada Allah macam Ayub, kita panggil Tuhan, kita memerlukan Tuhan, kita ya ayuhan nas antumul fuqara'u ila Allah. Manusia, kamu fakir pada Allah, kamu perlu Allah. Wallahu ghaniyun hamid. Allah ghani,
Allah Hamid, Allah Maha Kaya, Allah Maha Terpuji. Kayanya Tuhan sampai dia tak berhajat pada kaya dia, dan tak pernah luar kekayaan dia, dan selalu diperlukan kekayaan dia oleh makhluk dia. Kaya dia sampai tak ratu. Ya subhanallah. Yang ketiga, kita latih diri kita dengan apa kata para ulama? Kitman as-sadaqah. Sembunyikan sedekah kita. Itu saya cerita. Sebab susah kita nak sorok sedekah kita. Kalau bagi sekupang memang kita tak ceritalah, alhamdulillah lah. 5 kupang, bagi RM1. Tapi kalau kita bagi jenis jenis kita berasa, oh dahsyat. Subhanallah. Saya pernah tengok ada orang bersedekah 2 juta. 2 juta. Saya pernah tengok ada orang infak 350,000. Seminggu dia tak boleh tidur. 350,000 ikhwan. Kita nak bagi RM350 ni pun bergoncang. Bulu rumah jatuh selai. Duk lintas dalam dapur ni, dia ingat bulu apa jatuh. Tengok lincin dah badan, tak ada bulu rumah. Ada orang beli rumah banglo, cantik rumah banglo. Dia beli, dia wakaf kepada anak yatim. Tanya berapa rumah banglo dia? 380,000, 480,000, hampir setengah juta, 500,000. Ikhwan, nak melepaskan sebanyak itu, kalau jiwa kita tidak kuat berpegang dengan Tuhan, kita boleh mimpi setahun tu. Duk mimpi rumah tu setahun. Mimpi puasa rumah tu, makan suap rumah tu, raya rumah tu. Mimpi setahun. Ada orang, Allahu Akbar, dia bagi. Quran cerita pada kita kan tentang orang-orang yang a'ta, orang-orang yang wattaqa, bertakwa dan memberi, wasaddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Dahsyat dia bagi. Fa amma man a'ta wattaqa wasaddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Allah kata, tengok orang ini, dia bagi bukan sikit ikhwan, dia bagi satu kebun yang mahal. Zaman Nabi dulu, oh subhanallah, subhanallah, dia bagi. Allah tengok, Allah kata tengok orang ini, dia a'ta wattaqa, dia memberi dan dia bertakwa. Siapa pun tak tahu. Wasaddaqa bil husna, dia membenarkan al husna, syurga Allah, segala janji baik Allah, al husna dia benarkan. Fasanuyassiruhu lil yusra, Allah kata kau tengoklah bagaimana aku uruskan hidup orang ini, hidup dia mesti yusra, semuanya mudah kata Allah. Udah syad kan. Kitman as-sadaqah kita didik. Ketika kita kitmanul masaib wal amrad was sadaqah, kita tengok respon dalaman kita, roh kita, nafas kita, jantung kita, syuur yang latifah, perasaan halus yang ada dalam diri kita ni, dia respon balik macam mana? Dia suka, dia tak suka, dia happy macam mana? Dia rasa macam mana orang cengkup dengan goni, rasa macam mana ada korap di badan, selagi tak garu tu tak puas, selagi tak cerita ke orang. Saya sakit, saya dalam musibah, saya bersedekah. Bila dia tak boleh cerita benda tu ke orang, dia jadi macam nak kena heart attack dengan tak kena sama banyak. Peluh nak keluar, tak keluar sama banyak. Picit habis dah daripada ujung rambut sampai tapak kaki. Doktor kata sihat, tapi dia rasa budak tu, dia pergi mesin 4 orang. Saya beli tiket kapal terbang, boleh habaq tak kat tu, dia lega. Aduh, rasa macam mana bila birabah tolak batu, ahad, rasa lega. Selagi dia tak boleh cerita benda tu, bermakna Allah memberi kepada kita petanda apa ikhwan? Jantung kita,
hati kita, syuur kita itu sakit. Sakit. Ikhwan, ada satu perkara yang agak menarik yang kita lihat para ulama kita dalam tazkiyah menyebut. Ini sangat menarik yang kita kena tahu. Mereka sebut dengan perkataan begini, ikhwan. Mereka kata mimma yadulluka ala wujudi qahrihi subhanahu wa ta'ala in hajabaka anhu bima laysa bimawjudin ma'ahu. Sangat menarik untuk kita ambil tahu. Mimma yadulluka ala wujudi qahrihi subhanahu, daripada tanda-tanda yang Tuhan tunjuk kepada engkau betapa Tuhan itu Al-Qahar. Al-Qahar, apa makna Al-Qahar? Dia mengalahkan makhluk dia. Dia kalahkan kita anytime. Apatah lagi musuh-musuh dia. Tuhan bersifat dengan Al-Qahar, mengalahkan. Tuhan bagi rebah semua orang. Tuhan tumbangkan semua orang. Tuhan tewaskan semua makhluk dia. Dan dia menggunakan berbagai cara menumbangkan orang. Tapi ada satu cara Tuhan tumbangkan kita sangat dahsyat, yang kita tak sedang kita rebah. Mimma yadulluka ala qahrihi subhana, daripada tanda yang Tuhan tunjuk kepada kita betapa dia qahar, dia mengalahkan makhluk dia. In hajabaka anhu bima laysa bimawjudin ma'ahu, dia hijabkan kita dengan dia, dengan satu benda yang tak ada nilai dekat dia. Benda tu tak ada nilai apa dekat dia. Benda tu tak wujud pun dekat dia. Tapi dia guna benda tu untuk bagi kita tak nampak dia. Kita nampak kita tak nampak dia. Itu apa dia? Tanda kebesaran yang Allah tunjuk pada kita betapa dia qahar. Kita lemah, kita tertipu. Ada ayat Quran kan? Allah tanya, Allah kata, ya ayyuhal insan ma gharraka bi rabbikal karim. Allah kata, manusia, apa yang menyebabkan kamu terpedaya daripada Tuhan kamu yang karim, pemurah? Manusia, ma gharraka bi rabbikal karim, apa yang menyebabkan kamu terpesong jauh ni sampai kamu tak nampak Tuhan Al-Karim? Ya, kamu nampak kamu, usaha kamu nampak diri kamu, kederat kamu, tulang kamu, idea kamu, riang kamu tak nampak Tuhan kamulah yang pemurah, yang kesian belas, yang bagi rezeki tanpa had pada kamu. Apa yang menyebabkan kamu jadi macam ni? Subhanallah ya. Al-Qurtubi dia bawa ayat ni, Ibnu Kathir bawa ayat ni, Imam Al-Alusi dalam Ruhul Ma'ani bawa ayat ni, dan mereka menyebut ini di antara satu ayat yang sangat dahsyat di mana Allah soal, Allah jawab. Subhanallah. Apa yang menyebabkan kita tak nampak Tuhan? Yang menyebabkan kita tak nampak Tuhan kerana Tuhan terlalu penyayang dengan kita. Ya ikhwan, mimma yadulluka ala qahrihi subhana, daripada tanda betapa qaharnya Tuhan. Tuhan mengalahkan kita, dia sifat qahar, ialah Tuhan bagi kita tak nampak dia dengan benda yang tak patut pun. Kita tengok diri kita sepatutnya nampak Tuhan, tapi kita nampak diri kita nampak kita, wah dahsyatnya aku. Ketika itu Tuhan kalahkan pandangan kita. Kita rasa macam ini apa yang ada pada aku Tuhan bagi. Kita tertipu dengan lisan kita sendiri. Sebenarnya kita bukan kata Tuhan bagi, kita nampak kita. Saya kalau tak ada di situlah tak jadi program tu.
Bukanlah saya nak cerita pun, tapi mereka tak boleh pergi jauh. Mereka kalau saya tak ada, mereka tak boleh pergi jauh. Mereka SPM semua tak lepas. Saya subhanallah, SPM, riang kita, akal kita bukanlah saingan untuk Tuhan. Semua tu dari Tuhan. Tetapi hari-hari kita tewas. Hari-hari kita tewas. Ayat tadi mengajak kita tengok perselisihan malam dan siang, tengok perselisihan kejadian langit dan bumi. Terus Tuhan suruh kata ma khalaqta haza batila. Tak cukup dekat tu. Puji Tuhan, subhanak. Tinggalkan pujian kepada diri. Kafankan diri kita di hadapan kebesaran Tuhan. Jangan sebut pasal kita depan Tuhan. Tuhan tahu pasal kita. Dia buat kita. Dia bagi semua kat kita. Tak payah kita cerita pasal Tuhan. Tuhan, aku yang ni, aku yang ni, aku pintar, aku usaha, aku belajar. Tuhan. Tak payah. Tuhan tahu pasal kita. Kafankan diri kita di hadapan Tuhan dan simpan kapan yang kita kapan diri kita dalam kesunyian tanah yang tersembunyi. Dan nyatakan di hadapan Tuhan betapa esa dan kuasanya dia. Maka Tuhan ajak dalam 3 rangka ayat ni. Ma khalaqta haza batila. Subhanak. Faqina azaban nar. Tuhan, kalaulah dengan rezeki yang bagi ni aku lebih nampak usaha aku, Tuhan, ampunkanlah aku. Selamatkanlah aku daripada neraka. Maha suci Engkau ya Allah. Maha qahar Engkau ya Allah. Qawiyul matin Engkau ya Allah. Aku adalah hamba yang dhaif, yang fakir, yang hina, yang memerlukan rahmat dan ihsan Engkau Tuhan. Duit ringgit ni kita ada ni semua ikhwan, semua dari Tuhan. Akal kita guna akal. Kita bisnes. Kita money maker. Bukan maker money, money maker. Kita tengok rumput jadi duit. Kita tengok pasir jadi duit. Yang bagi kepala kita ingat, pergi ke lorong tu, pergi ke lorong ni. Macam mana nak buat paper ni, macam mana nak jumpa orang besar. Tu ilham tu mai daripada siapa? Ilham tu mai daripada Allah. Wa nafsin wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah kata kami yang ilham pada kamu manusia. Dan kami uji hati kamu dengan benda tu. Bersihkah hati kamu ataupun khaba man dassaha. Allah kata akan rosak, akan rugilah orang yang dassaha. Dia biar jiwa dia kotor, tak menyebut nama Tuhan. Duk sebut dia. Subhanallah ikhwan. Subhanallah. Daripada situ kita boleh tahu diri kita. Apa yang ada pada diri kita? Dalam diri kita ada kita, dalam diri kita ada kebesaran ilahi. Ya, kita tahu. Kita boleh tahu. Abu Bakar As-Siddiq, saya ingat kisah ini kita semua hafal. Kisah ini kita semua hafal. Datang kepada dia rakyat dia yang melakukan kesalahan, minta lepaskan hukuman yang bukan hudud, yang bukan qisas. Abu Bakar kata tak boleh, kau salah dan kau patut ditegakkan hukuman. Bila Abu Bakar kata lagu tu, antum tahu siapa dia Abu Bakar As-Siddiq? Tak payah diolah kehidupan dia. Antum tahu betapa orang ini sangat dihargai oleh kekasih Allah. Taulah dia tu siapa kan? Khalifah yang pertama. Sebelum Malaysia ada Perdana Menteri, sebelum mana-mana dunia ni ada presiden, Abu Bakar As-Siddiq adalah khalifah yang pertama, pemimpin orang Islam pertama. Sebelum orang jumpa peta Amerika lah, peta mana dalam dunia ni, Abu Bakar adalah khalifah Islam yang pertama. Walaupun tak lama, tapi dia yang pertama, al-khalifatul awal ba'da Rasulullah. Abu Bakar kata kau patut dihukum. Dan jasa Abu Bakar dalam Islam ni antum tahulah bagaimana endorsement Allah dan Rasul, dia tu ahli syurga. Abu Bakar kata kau patut dihukum, kau salah.
Hamba Allah ni dengar kita pergi mahkamah hakim kata lagu tu ikhwan, apa akan jadi pada kita? Ayat mata kita turun dengan cakut dia, dengan tak biasa dihukum dia, dengan cemas dia, dengan dia ada anak, dia ada keluarga. Kita kata kat dia, masa buat salah tak fikir ada anak. Memanglah orang buat salah tak fikir ada anak. Bila ada salah baru fikir. Memang kita lagu tu. Dia menangis. Abu Bakar sahabat Nabi, orang yang meminta tolong pun sahabat. Abu Bakar tengok dia beralih dengan lindangan air mata. Abu Bakar panggil dia, ta'al ya fata. Mari sini. Kawan itu orang Islam, Abu Bakar pemimpin orang Islam, Amirul Mukminin. Pemimpin bagi orang yang ada iman. Tengok air mata rakyat dia. Dia kata, ta'al ya fata, datang sini. Aku tolong kau. Aku selesaikan urusan kau. Budak-budak ni kata, wahai Abu Bakar, tadi kau marah sangat kat aku. Kau kata aku layak dihukum, sekarang kau nak tolong aku. Ikhwan, Abu Bakar punya jawapan ni kita simpan sampai jasad kita dikafan. Simpan. Setinggi mana jawatan kita, sebesar mana anugerah pangkat Tuhan pada kita. Selagi orang tu tak bunuh orang, orang tu tak rosak harta benda orang, kesalahan dia buat biasa-biasa. Ingat Abu Bakar punya pedoman. Dia Amirul Mukminin yang awal. Dia pemimpin seluruh orang Islam. Dia kata, ta'al ya fata, kesini anak muda. Bila aku tengok kamu pusing dengan air mata yang turun, dan aku teringat apakah nasib aku di hadapan Tuhan. Andai kata aku meminta Tuhan mengampunkan kesalahan aku, dan Tuhan berpaling daripada aku seperti mana aku berpaling daripada engkau, apa akan jadi aku di hari akhirat? Aku tolong kamu wahai anak muda, semoga Tuhan tolong aku di akhirat. Ya Rab, Ya Rabbi. Ikhwan, kalau lawyer boleh ingat riwayat ni, hakim boleh ingat riwayat ni, pendakwa raya boleh ingat riwayat ini, orang yang pegang jawatan besar-besar dalam kerajaan dan bukan kerajaan boleh ingat riwayat ini, saya fikir banyak nasib orang Islam dan bukan Islam dapat ditolong. Rasuah tak perlu timbul, ikhwan. Gila kuasa, arrogant kuasa tak perlu ada. Kenapa? Setiap bantuan kita di dunia kepada makhluk yang bernyawa adalah bantuan Tuhan kepada kita di hari akhirat. Jiwa yang tak mati ni dia lain, ikhwan. Tapi kalau jiwa ni mati, dia lain. Dia nak maaf orang, dia fikir songkok nak minci. Pasal dia ketua. Dia nak kata okey lah, settle. Dia nak kata okey, settle tu, dia duk fikir kod dia pakai. Dia ada bilik, dia ada meja, dia ada staff. Ini semua ni tak boleh bagi muka ni kalau bagi muka minta paha. Dia terlupa jawatan tu bukan jawatan dia, bukan jawatan keturunan, dia pun akan pencen. Kalau tak pencen, pensiun. Dia takkan duduk di situ sampai bila-bila. Dulu di Pulau Pinang, dulu ada satu ustaz nama Ustaz Zamzam. Orang belah sini kenal tak kenal saya tak tahu. Ustaz Zamzam ni dia antara ustaz yang awal-awal terkenal dengan bawa sunnah di Pulau Pinang. Matilah Ustaz Zamzam, qaddasallahu ruhahu, Allahumma ghafir lahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu. Berjasa Ustaz Zamzam ni cukup besar. Time itu orang time 70-an kawan. Mamang tahu? Ustaz Zamzam time tu dia pelik Indonesia dia kan. Dia ada sebut satu kalimat. Elok saya kata kalimat dia cakap ni. Dia kata apa? Dia kata kita apa pun kita nak buat, tumpang ada jawatan, tumpang masih duk kerja, buat. Jangan lepas pencen, lepas tak ada jawatan baru cakap. Kalau silap pun saya tak buat lagu tu. Silap pun saya tak buat lagu tu. Jangan cakap lagu tu, dia kata. Ini semua cakap manusia tidak ada hati budi. Kalau kita nak buat satu benda baik, ni masa ada kuasa, buat. Lulut, buat. Tolong.
Nak tolong bangsa sendiri, tengah ada kuasa. Nak angkat agama sendiri, masa ada kuasa. Esok dah pencen, guard yang dulu dia jadi guard di pejabat kita pencen, guard tu lalu sebelah kita, guard pun dah tak tengok kita. Pasal dah pencen, masa tu baru kata, saya kalau ada jawatan saya nak buat benda ni, tu saya cakap dah. Kalau cakap juga memang hang mabuk. Benda tu tak ada guna hang cakap. Nak buat apa ya kawan? Lani. Tu ada kuasa. Dan benda yang kita nak buat, dia tak main apa? 2-3 kali. Saya nak tambah sepatah lah. Tadi Ustaz Zamzam kata dah habis dah. Yang ni saya pula kata. Ini pun Penang pula. Main pula lah. Yang kawan nombor 2 Penang ni punya main. Mamak ni pula dia kata. Kita kawan, tumpang ada kuasa, tumpang ada kaya, tumpang ada pangkat, belajar daripada orang bukan Islam. Macam mana dia angkat bangsa dan agama dia bila dia ada benda tu. Mereka punya buat tak pernah macam kita buat. Mereka bila mereka tak ada apa-apa, mereka merancang. Bila mereka pegang satu benda, mereka buat sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh mereka buat. Kita bila tak ada jawatan, bercakap, antum tahulah kan, cakap bila ada jawatan, saya tak kata, orang Perlis kata, senang. Besok bila dah tak ada apa-apa, pok kaliau, apa pun tak ada. Macam orang Arab kata, apa? Laisal fata. Cerita lah, hang semat lah, hang bagui lah, hang pintak lah, hang jora lah. Ni bapak saya, ni dulu ni, tak nampak saya. Bila dulu lah, Allah dia bawa punya. Apa cerita? Orang bukan Islam, dia jadi apa sekalipun, dia fikir agama dia fikir bangsa dia, apa dia nak buat. Dia fikir macam mana? Dia fikir dalam zon kemampuan dia. Berapa banyak peruntukan dia ada, berapa luas bidang kuasa dia pakai maksimum dia pakai untuk benda ni. Orang Islam tak pakai. Orang Islam aku tu lah pakai kot, pakai tie, jalan tangan bulan poket, tengok projek, driver, kena ada driver, masuk pejabat pergi 10. Itu orang Islam. Maka betul Ustaz Zamzam kata dulu. Dia kata apa? Bila kita nak buat untuk bangsa kita, bila kita nak buat untuk agama kita, tumpang benda tu semua ada in your hand. You have a power. Awak ada kuasa, awak ada duit, awak ada semua. Masa ni nak buat. Masa anak kita kecil-kecil, masa ni lah kita nak buat apa-apa kat dia. Nak suruh dia hafal Quran ke, nak suruh dia belajar agama ke, nak suruh attempt ni. Besok anak kita dah 25, kita tengok anak orang hafal Quran umur 10 tahun, kita kata, kalau apa? Anak hang pun bukan kata beranak terus 10 tahun. 10 hari juga, pasal apa tak buat? Pasal lalai. Are you agree with me? Dia ada 2. Satu Ustaz Zamzam, satu mamak lagi satu. Kita tewas, ikhwan. Kita kalah. Kita tak seronok tolong orang. Kita bila tolong orang, jiwa kita tak tentram. Bila tak seronok, jiwa kita tak seronok. Benda-benda yang kadang-kadang very technical. Tak melibat hukum hakam pun, tak melibat, simple aja kita tolong orang. Kita rasa macam apa? Aduh, jadi apa? Very apa? Heavy, very heavy. Melayu panggil apa? Saya 9 nak kata ni tak erti Melayu dah. Pasal Melayu tidur maki, perak betul dah, main lambat, berhenti pun lambat. Kita kesian, kita kesian.
Kita ni orang Melayu jadi macam mana satu bangsa, macam tak ada mak, tak ada pak. Kita tak boleh mengadu. Susah kita. Kita tak ada tempat nak mengadu. Sedangkan bangsa lain, mereka ada pemimpin mereka. Mereka boleh pergi mengadu. Mereka nak apa? Mereka boleh jumpa pemimpin mereka. Mereka boleh luah semua. Kita tak boleh. Kita nak jumpa pun susah. Kalau kita jumpa susah, boleh jumpa tu okey. Ni tak mau jumpa langsung. No time. Tanya, boleh ke jumpa? Meeting. Okey, tak apa. Boleh ke jumpa? Pergi kursus. Ni boleh ke jumpa? Dah, dia kata meninggal dah. Meninggal dah. Tapi kita ni apa? Anak-anak kita sekolah nak belajar sampai Mesir. Bukan semua orang Melayu ni ada duit. Ada yang tak ada duit nak beli tiket. Nak jumpa siapa? Nak jumpa siapa? Ni nak beli ni. Tak apa, pergi beli dulu, nanti kami boleh bagi kemudian. Nak beli tak ada duit. Ni nak beli dulu ni, tak ada duit. Bapak dia kata kita jual lah motor yang ada ni dapat apa duit? Dapat 350. Motor tu pun dah separuh umur bapak dia. Kita tak ada orang, tak ada ikhwan nak pergi jumpa pemimpin-pemimpin bukan Islam. Mereka mesra sesama mereka. Mereka berjiwa rakyat. Mereka suka tolong bangsa dia. Mereka suka tolong. Mereka volunteer. Mereka sacrifice untuk tolong agama mereka. Untuk tolong bangsa mereka. Kita marah dengan bangsa kita. Kita marah. Kita tak suka. Kadang benda yang very technical pun kita tak mau tolong. Tak mau tolong. Apalah masalah sangat kita nak benarkan penceramah tu berceramah di situ tanpa perlu dia kena batal ceramah dia pergi tempat lain. Ceramah bukan mengkeriam. Di mana masalah dia? Kalau kita benarkan juga bursa saham jatuh kah? Pelabur asing lari kah? Dan terlupakah kita dengan cerita Abu Bakar tadi tu? Ikhwan, makin besar kuasa kita, makin tinggi pangkat kita, arrogant. Penyakit yang mengeluarkan siapa dari syurga, arrogant, iblis. Keluar dari syurga. Allah kata, aba wastakbara. You are arrogant, iblis. Hang sombong dengan aku. Wa kana minal kafirin. Arrogant tak boleh, ikhwan. Tolong, ikhwan, tolong. Bagi mudah urusan orang Islam. Mudah urusan orang Islam. Nak belajar bagi mudah. Takkanlah kita nak minta bantuan, borang kita kena isi sama dengan borang beli rumah. Allah, nak belajar, ikhwan. Nak belajar. Janganlah borang tu sebanyak borang jual beli rumah. Tak boleh fikir. Tapi kalau tu pergi pada orang lain, saya pun dulu saja saya nak cerita bagi sakit hati sikit. Tak apalah sebagai penutup kan. Hati sikit. Sakit hati lain, hati sakit lain. Saya tanya pada satu wakil rakyat yang Islam, yang pakai kepiah macam saya juga. Masa tu saya, Pak Hamid dengan arwah Pak Long masih hidup lagi. Bapa kepada sahibus samah kita. Tengah duk makan. Lalu satu wakil rakyat dengan kawan saya pada Kuala Lumpur seorang. Lalu satu wakil rakyat pakai kepiah putih, tangan berbelakang. Biasalah wakil rakyat kan, takkan tangan berdepan, tangan berbelakang lah. Saya, Assalamualaikum YB, saya kata YB. Oh, okey. Salam. Saya kata YB, saya nak tanya sepatah boleh kat YB. YB boleh tak bagi tahu kat saya cara saya nak memohon van jenazah tu macam mana? Saya tanya. Saya tanya. Pak Mik duduk ada lagi ni. Pak Mik masih duduk ada umur. Nanti saya bawa Pak Mik main parley, kita buat satu ceramah suruh Pak Mik cerita. YB tu pun masih duduk hidup lagi. Saya kata YB macam mana nak pohon, cara pohon van jenazah. Soalan tu saya tanya, dia jawab apa? Dia kata, ingat senang ke? Bila dah ada van jenazah nak kena pam tayar, buang angin. Mileage dia nak kira ke mana, esok minyak dia tu macam mana, tiap-tiap bulan nak kena free service tu nak kutip duit mana. Saya duduk langut tengok.
Saya duk fikir, dia ingat saya ni mana punya dangai yang naik kereta tak tahu servis ke. Last sekali di ujung cakap dia tanya saya, dia kata, ustaz duduk mana? Saya tak abang saya duduk tak mana, saya abang nama tempat lain. Dia kata, ustaz pergi ke tempat tu cari wakil rakyat tu. Saya tanya Pak Hamid, saya kata, Pak Hamid, wakil rakyat yang tempat saya kata ni siapa dia? Pak Hamid kata, India. Saya kena pergi minta ventilator dekat India. Ini satu contoh wakil rakyat yang tak berguna. Satu contoh. Jangan jadi lagu tu, ikhwan. Tak usah. Tolong orang. Dan bukan duit pak tiri laki mak kita pun. Duit tu kasar lah kan. Tapi bukan duit, sambung sendiri lah. Duit itu duit negara, duit negeri. Ada peruntukan, abang. Saya bukan minta free, saya tanya macam mana cara nak minta. Besok kalau van jenazah tu ada, kalau YB arwah pun boleh pakai juga van tu. Pakai juga van tu. Bukan nak estima selama-lamanya. Van tu pakai juga. Tapi itu sebagai satu contoh. Sahabat kalau pergi Pulau Pinang cari orang nama Pak Hamid, tanya, hak mamak tu kata betul tak cerita ni Pak Hamid? Pak Hamid masih hidup, Pak Hamid boleh cerita. Pak Hamid boleh habaq kejadian tu di mana, dia boleh sebut nama wakil rakyat tu. Saya tak mau sebut lah. Tapi kita, ya ikhwan, jangan dah mati. Rabbana absarna farji'na na'mal salihan. Jangan lah. Dah mati dah. Dia kena kapan, kena pukul dalam kubur, kena soal, bangkit di mahsyar. Manusia berderet lagu tu dengan peluh kita duk huap tenggelam. Barulah Rabbana absarna wa sami'na. Oh Tuhan, betul lah Tuhan apa yang kata farji'na na'mal salihan inna muqinun. Kalau itu dah jadi, ini semua kalimatun qailuha min warai. Ini semua kalimah-kalimah kosong kata Allah, yang patut dia simpan di dunia dulu. Masa nak semayang, nak buat ibadat, nak sambut puasa elok-elok, masa hampa duduk dalam dunia. Lah ni tempat hampa kena hisap. Jangan duk cerita apa-apa dah kalau ni semua. Tak nak. Ikhwan, kita baca berkenaan dengan tajuk hati yang mati, dia keluar sampai wakil rakyat. Tengoklah. Ini pun satu masalah juga. Kan? Lepas ni penulis kata pada kita, pintu masuk setan ke dalam hati manusia. Macam mana dia masuk? Pintu apa dia pakai dia masuk. Panjang umur, sihat badan, kita puasa bagi elok ikhwan. Lepas tu kita tengok tajuk ni. Kalau sihat, kalau masih ada umur, adalah. Kalau tak ada, selamatlah kita ikhwan. Saya ucapkan pada antum selamat menyambut Ramadan Al-Mubarak. Semoga Allah bagi pada kita segala kebaikan yang ada dalam Ramadan untuk kita. Sebelum kita buka pintu rumah untuk puasa, tingkap jendela kita tukar. Sebelum kita sambut Ramadan dengan zam-zam, dengan buah kurma, buka pintu hati kita luah-luah sambut Ramadan. Nanti kita boleh rasa keajaiban dia, keunikan dia, kecantikan yang ada dalam bulan puasa ni sangat istimewa. Semoga Allah berkati kita dunia sampai akhirat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassallallahu ala nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.